Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pengenalan sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 2 respirasi 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. So kita akan belajar 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam badan manusia, dan yang kedua mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey, so dalam 2.2 ini kita akan belajar dua perkara. Yang pertama sekali ialah pergerakan dan pertukaran gas yang berlaku di alveolus, iaitu melibatkan gas oksigen dan melibatkan gas karbon dioksida. Macam mana gas oksigen itu akan masuk ke dalam badan dan karbon dioksida itu akan keluar daripada badan, kita akan bincang. Dan yang kedua ialah kepentingan adaptasi struktur alveolus, iaitu bagaimana struktur alveolus meningkatkan kecekapan untuk berlakunya pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen di dalam badan kita. Okey, so kita pergi dahulu kepada yang pertama sekali, pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Pergerakan molekul oksigen dan karbon dioksida dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah melalui proses resapan. So sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya nak terangkan sikit berkenaan dengan proses resapan. Proses resapan ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Contohnya di sebelah kanan ni. So satu kawasan ni ialah berkepekatan tinggi. Okey, tengok dekat situ molekul ataupun ion banyak dekat situ, dan di sebelah kanan tu ialah kawasan yang berkepekatan rendah, molekul ataupun ionnya sikit. Jadi apabila berlaku keadaan macam ini, okey, molekul atau ion yang berada di kawasan yang berkepekatan tinggi akan berpindah ke kawasan yang berkepekatan rendah sehinggalah mencapai tahap keseimbangan. So macam inilah proses resapan yang berlaku di dalam badan kita, terutamanya di alveolus dan kapilari darah. So kita tengok macam mana proses ni berlaku dalam alveolus. So kita pergi kepada alveolus tu, gambar alveolus kita besarkan jadi macam ni. So kita tengok dahulu sepintas lalu. Okey, di sini ada dinding kapilari darah, ada kapilari darah, dan di dalam kapilari darah ada sel darah merah. So udara sedutan yang kita sedut, kita dah bincang berkenaan dengan mekanisme pernafasan. Kita sedut udara, dalam udara sedutan tu ada oksigen. So ada step ada 1, step 2, step 3, kita akan bincang lepas ini. Okey, so bila udara tu dalam tu ada oksigen, oksigen akan berpindah ke dalam sel darah merah. Jadi darah yang ada oksigen itu mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. Jadi darah ini akan mengalir ke sel badan, dan di sel badan oksigen akan masuk ke sel badan, menjalankan proses respirasi sel, selepas itu menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu akan berpindah pula kepada darah ataupun hemoglobin, akan dihantar ke alveolus semula. So darah itu mengandungi kepekatan oksigen rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi, dan karbon dioksida itu akan meresap masuk ke dalam alveolus dan dibebaskan sebagai udara hembusan. So kita akan bincang secara detail. Okey, so yang pertama sekali, dinding kapilari darah, sel darah merah. Yang pertama sekali udara sedutan. Okey, udara sedutan ni udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. So kita bincang tadi, kalaulah molekul ataupun ion berada di kawasan yang berkepekatan tinggi, dia akan menyeberang atau berpindah ke kawasan yang berkepekatan rendah. Jadi oksigen tadi akan bergerak ke dalam darah daripada alveolus, okey, secara resapan. Jadi oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan masuk ke dalam darah. Okey, seterusnya, okey, apabila oksigen itu masuk ke dalam darah, di dalam sel darah merah terdapat sebatian yang berwarna gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Okey, so inilah contoh sel darah merah. So darah merah dalam tu ada hemoglobin. Jadi hemoglobin akan berpadu dengan oksigen, dia akan bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Okey, hemoglobin dicampur dengan oksigen, berpadu dengan oksigen, dia akan membentuk oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin ini merupakan sebatian yang tidak stabil, maknanya dia boleh berpecah semula. Okey, dan berwarna merah cerah. Okey, seterusnya, apabila oksihemoglobin dah terbentuk, jadi darah yang mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah yang kita panggil sebagai oksihemoglobin tadi, okey, dia akan bergerak ke ataupun diangkut ke dari peparu ke jantung dahulu. Okey, isi minyak dahulu, jantung akan pump darah ke seluruh badan. Okey, dia akan pump darah ini ke seluruh badan termasuklah sel-sel badan. Okey, seterusnya,
apabila oksihemoglobin itu sampai ke sel-sel badan, apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Okey, di sel badan kepekatan oksigen ni rendah. Okey, dan di kapilari darah tadi oksihemoglobin ni mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. So ada tinggi, ada rendah. Jadi yang tinggi akan menyeberang ke yang rendah. Jadi oksihemoglobin tadi dia merupakan sebatian yang tidak stabil. So dia akan terurai. Okey, jadi oksihemoglobin ni dia akan membebaskan oksigen semula. Jadilah hemoglobin balik. Jadi dia akan membebaskan molekul oksigen dan menjadi kembali hemoglobin. Okey, selepas itu apabila oksigen dah terurai daripada oksihemoglobin, di dalam sel badan respirasi sel akan berlaku. So oksigen tu dah masuklah dalam sel badan untuk menjalankan respirasi sel. So oksigen akan meresap, oksigen yang meresap akan mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Sebab itulah pentingnya oksigen kepada badan manusia, kerana dengan kehadiran oksigen ini akan menjadi atau akan menyebabkan respirasi sel berlaku. So bila respirasi sel berlaku, dia akan mengoksidakan molekul glukosa menjadi karbon dioksida, air dan tenaga untuk kita bergerak. Sebab itulah penting oksigen ini. Okey, so karbon dioksida pun akan dihasilkan. So tengok persamaan dekat bawah ni, glukosa dengan kehadiran oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Alright, seterusnya okey, karbon dioksida tadi yang dibebaskan oleh sel akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Jadi karbon dioksida dia akan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Okey, jadi bertukar balik. Okey, jadi karbon dioksida pula yang akan masuk ke dalam kapilari darah. So akan dibawa semula ke alveolus dan akan dibebaskan sebagai udara hembusan. Alright, so kita tengok sikit selepas itu darah yang mengandungi kepekatan karbon dioksida yang tinggi, dia akan datang ke alveolus. Jadi karbon dioksida akan meresap ke dalam alveolus. Selepas itu akan dibebaskan sebagai udara hembusan. Ni di alveolus tadi di sel badan. Alright, seterusnya kita pergi pula kepada simulasi nak lagi faham. Okey, katakan kita ada penumpang yang berwarna pakai baju merah, ada teksi, ada penumpang yang pakai baju warna biru, lepas tu kita ada rumah. Okey, kita andaikan yang penumpang yang pakai baju merah ni ialah gas oksigen, okey, yang berwarna biru ni ialah karbon dioksida, teksi itu sebagai hemoglobin dan rumah itu sebagai sel badan. Okey, tengok macam mana simulasinya. Okey, katakan okey, penumpang yang berbaju merah tadi akan naik teksi nak pergi ke rumah. Okey, jadi teksi dan penumpang berwarna merah ni kita panggil sebagai oksihemoglobin. Okey, jadi gas oksigen akan menumpang masuk ke dalam hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Lepas tu pun mereka pun bergeraklah ke sel badan iaitu rumah. Okey, apabila sampai di rumah oksihemoglobin akan terurai. Jadi penumpang yang berbaju merah tadi keluarlah teksi, dah sampai kat rumah kan. Alright, jadi apabila kehadiran oksigen di dalam sel badan, okey, penumpang merah ni kan oksigen, rumah ni kan sel badan, dia akan menyebabkan respirasi sel berlaku. So tengok persamaannya, glukosa, oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi karbon dioksida akan berlaku iaitu penumpang yang berbaju biru pula. Jadi karbon dioksida ataupun penumpang yang berbaju biru ini akan menaiki teksi pula untuk pergi ke alveolus tadi. Okey, jadi karbon dioksida akan naik teksi iaitu hemoglobin tadi pergi ke alveolus. Okey, jadi karbon dioksida ni akan dikeluarkan sebagai udara hembusan dan dibebaskan. Okey, itu ialah simulasi lah. Alright. Okey, kita pergi yang kedua iaitu kepentingan adaptasi struktur alveolus. Salah eja sikit adaptasi pula. Adaptasi struktur alveolus. Okey, bagaimana struktur alveolus meningkatkan kecekapan pertukaran gas yang berlaku dalam badan manusia? Kita akan bincang yang pertama ialah ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Kita tengok dari segi ketebalan dindingnya macam mana. Selepas itu kita tengok kelembapan dinding alveolus, luas permukaan alveolus dan jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Okey, yang pertama sekali ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Okey, dinding kapilari alveolus dan dinding alveolus dan dinding kapilari darah mempunyai dinding yang sangat nipis iaitu setebal satu sel sahaja. Okey, terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Jadi apabila sangat nipis, dia akan memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. So macam gitulah, kalau dinding yang nipis senang kita nak tembus berbanding dinding yang tebal. Okey, so tengok dekat sini, kalau gambar rajah di sebelah kanan ni memang sangat-sangat nipis dinding kapilari darah dan dinding alveolus. Okey, yang kedua
berkenaan dengan kelembapan dinding alveolus. So dinding alveolus ni lembab. Okey, jadi apabila lembab, dia membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Okey, bila kelembapan tu tinggi, mudahlah proses resapan itu berlaku. Jadi senang gas nak masuk ke dalam dan gas nak keluar. Okey, senang proses resapan berlaku. Okey, seterusnya yang ketiga ialah luas permukaan alveolus. Jadi peparu mengandungi berjuta-juta alveolus. Apabila banyak alveolus, dia akan menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Kau tengok kat sini berjuta-juta alveolus yang berada dalam peparu kita. Yang keempat ialah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. Alveolus yang diliputi jaringan kapilari yang padat. Banyak kapilari darah yang menyeliputi alveolus. Kalau kita boleh andaikan, okay, kita tengok dekat sekolah kita, okay, bayangkan bola, katakan dekat sini ialah bola tampar kan, berada dalam net, dalam jaring. Macam itulah keadaan alveolus dalam kapilari. Okey, katakan net tu ialah kapilari darah, bola tu ialah alveolus. So macam itulah keadaannya. So kalau kita tengok gambar yang sebenar macam ni. Okey, alveolus diliputi oleh kapilari yang padat. So bila banyak macam tu, dia akan meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Banyak, cara banyak kapilari darah, so senang pertukaran gas itu akan berlaku. Okey, selain daripada itu, selain daripada struktur alveolus, ada satu lagi faktor yang meningkatkan kadar pertukaran gas dalam badan manusia, iaitu perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah. Yang kita bincang tadi, ada kawasan yang berkepekatan tinggi, ada kawasan yang berkepekatan rendah. Kalau perbezaan kepekatan ini tinggi, dia akan meningkatkan kadar resapan itu berlaku. Kita dah bincang tadi, yang tinggi akan pergi ke yang rendah. Semakin besar perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan gas. Semakin banyaklah gas oksigen ataupun karbon dioksida akan meresap keluar dan masuk dalam alveolus ke dalam kapilari darah dan sebaliknya. Jadi setakat itu saja. Boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Jangan lupa tekan link di description video di bawah untuk tengok soalan, dan jangan lupa untuk tekan link ataupun tekan ikon subscribe di situ. Terima kasih kepada yang dah subscribe, dan jangan lupa juga untuk like page Facebook saya, iaitu Cikgu Taufik Ibrahim, untuk tanya soalan dan sebagainya. Selepas ini kita akan belajar berkenaan dengan 2.3 pula, subtopik 2.3, kesihatan sistem respirasi manusia. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.